Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta illa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah wa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, salam duha, salam fitness qalbu. Pagi ini siri yang ke-48. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada pagi ini insya-Allah dalam siri fitness qalbu, dalam membicarakan tentang hati insya-Allah. Hati bukan perasaan. Itu kena faham betul-betul. Perbincangan kita tentang hati dan bukan perasaan. Biasanya orang sebut tentang hati tapi banyak cerita bab perasaan. Apa tu perasaan? Bab cerita banyak tentang perasan, keadaan dan kebenaran. Tuan-tuan sedang jemaah yang memuliakan Allah SWT, anda kena kuasai maksud ataupun kalimah ini. Bila sebut tentang perasaan, dua perkara ini akan jadikan sandaran. Apa dia? Keadaan dan kebenaran. Corak penceritaan keadaan, kebenaran, maka perasaan yang akan mengambil alih. Beza dengan hati. Sebab tu kata hati dan perasaan. Beza. Hati ataupun yang lebih tepat qalbu, jiwa. Sebutannya jiwa, qalb. Dan jiwa ni memang sifat dia, qalbu ni bermaksud berbolak-balik. Ya mukallibal qulub, mukallibal qulub. Berbolak-balik. Memang dia boleh balik, dia boleh bolak. Tapi siapa yang buat yang berbolak-balik ni? Adakah diri kita? Adakah orang lain? Adakah syaitan? Adakah nafsu? Tidak. Allah yang memegangnya. Wala manja minallah illa ilaih. Maksudnya tidak boleh tidak, mesti kena dengan Allah. Wala manja, tidak boleh lari daripada Allah. Illa ilaih, mesti kena kepada Allah. Tidak boleh tidak, mesti nak tak nak kena kembali kepada Allah, mesti dengan Allah. Tidak boleh tidak, mesti dengan Allah. Wala manja, tidak boleh dari daripada Allah. Wala manja minallah illa ilaih, nak tak nak kena juga kepada Allah. Jadi hati ni sifatnya berbolak-balik. Memang berbolak-balik, tetapi bukan makhluk yang buat, tapi Allah yang mengawalnya. Jadi mana mungkin bila Allah yang mengawal hati, tiba-tiba kita tidak boleh minta supaya ditetapkan hati, sebab Allah yang menetapkan hati. Tapi kenapa berbolak-balik? Ada isu dia. Kenapa Allah izinkan hati itu berbolak-balik? Ada isu dia, tuan-tuan. Kalau tidak kita yang mengundangnya sendiri.
Allah takdirkan kita ada akal fikiran untuk membezakan baik dan buruk, untuk membezakan dosa dan pahala, untuk membezakan hak dan batil. Manusia yang gagal untuk membezakan perkara hak dan batil masih lagi terperangkap dengan perasaan, yakni keadaan dan kebenaran, maka tendensi ayat dia, kecenderungan dia akan lebih kepada berbolak balik. Tapi barang siapa yang menyahut seruan Allah, yakni Allah kata kamu kena bezakan hak dan batil, kamu kena tetapkan pendirian kamu, kamu kena cari ilmu, kamu kena istiqamah. Ini Allah suruh tuan-tuan. Maka kita pun sahut seruan Allah Ta'ala. Maka barang siapa yang menyahut seruan Allah Ta'ala itu, wasabbit aqdamakum, Allah akan tetapkan hati dia. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana, sabbit qalbi ala din wa ala ta'ati. Siapa yang berusaha dengan akal yang ada untuk duduk di dalam ketaatan, untuk duduk di dalam agama, dia berusaha nak pertahankan agama, bukan pertahankan perasaan dia. Hidup berbicara soal pertahankan ketaatan, bukan pertahankan perasaan. Ramai orang hari ini duk pertahankan perasaan tuan-tuan. Perasaan mempertahankan keadaan, keadaan dipertahankan. Sedangkan kita ada kebenaran. Kebenarannya apa? Tapi perasaan juga dipertahankan. Yang bodoh-bodoh juga dipertahankan. Kalau benda itu salah, salah tuan-tuan. Tapi nak cakap macam mana? Banyak poin-poin yang boleh disokong kembali. Akhirnya hidup ni akan terjebak kepada perkara yang tidak tepat. Akhirnya kita 50-50. Sebab perasaan ni dia tidak boleh sepenuhnya. Sebab tu orang tak boleh bagi sepenuh perasaan. Tak boleh. Dia akan jadi buat-buat. Dia akan jadi takut-takut. Dia akan jadi orang kata 50-50. Dia tidak boleh betul-betul takut. Sebab tu tajuk kita pada pagi ini sangat penting. Bahaya hidup takut-takut. Bahaya hidup takut-takut. Dan ada banyak rujukan di sini saya akan kongsikan. Cuma pagi ni saya santaikan saja. Malam ni kita akan cerita tentang lebih detail sikit. Tapi malam ni kita kuliah santai juga, bual bicara santai. Cuma malam saya akan ceritalah hujah-hujah hanya ada, insya-Allah, dengan bersandarkan kepada kajian kehidupan, bersandarkan kepada alaikum bisidik. Kita ada teras pengajian kita tuan-tuan. Kita tak nak bercakap atas dasar keadaan. Kita tak mau. Kita tak mau tengok keadaan kemudian kita cari jawapan dan kita menyokong keadaan. Contoh, keadaan wanita ni lemah, keadaan wanita ini cepat terasa, keadaan wanita ni senipis bawang, apa macam-macam keadaan lah. Keadaan sekarang tak macam dulu ustaz. Kalau sebut tentang poligami ni, sebut macam poligami ni tak macam dulu. Sekarang ni dah tak relevan dah poligami. Kenapa keadaan tu berlaku? Yalah, keadaan dah tak sesuai ustaz, kita kena pertahankan keadaan ni. Kamu nak pertahankan keadaan atau kebenaran? Semalam ada orang seorang jemaah saya lah, kawan lah, sahabat. Dia forward satu video daripada almarhum dah KI tu. Seorang dia share orang lelaki ni disebut kaya. Bila dah kaya je mula nak tambah perempuan, dia mula nak ini semua nafsu ni. Oh, sedap dia bantai lelaki. Saya kata balik dekat orang yang bagi tu, cakap, tuan kata, itu merujuk pada lelaki tak guna, cakap. Lelaki ni ada dua jenis. Lelaki yang takut Allah, yang beriman, lelaki yang takut bini. Yang banyak buat perangai ni lelaki takut bini, yang tengok keadaan. Yang tengok keadaan dan malah dia buat-buat. Dia bukan betul-betul pun, dia buat-buat. Buat-buat bodoh, buat-buat takut. Padahal tak takut pun. Dia takut bini ni, takut makhluk. Tu dia. Saya cakap, sahabat-sahabat dulu ramai di isteri, okey ya. Malah Nabi pun ramai isteri, okey ya. Sebab mereka semua takut Allah. Jadi sebenarnya yang mulakan Allah SWT. Ni kita kena jelas ni. Kadang-kadang kita tak boleh nak bezakan hak dan batil. Ini yang paling bahaya tuan-tuan. Akhir zaman ni kita akan berhadapan dengan kemulut nak membezakan hak dan batil. Terutama dalam perangai. Hari ini kita dah bercelaru antara sifat yang berpihak kepada perasaan, sifat yang berpihak kepada kebenaran. Tulis tuan-tuan. Ada dua kategori sifat yang akan dipengaruhi. Yang mana kalau kita tidak perhatikan baik-baik, ni kena kaji tuan-tuan. Dia sekadar tak cukup dengan tahu.
Jangan ingat kita tahu kemudian kita pula menggunakan dalil untuk membenarkan sifat yang merujuk kepada keadaan dan kebendaan. Salah. Contoh, kita ni hidup kena takut-takut. Ini sifat yang bagus, takut-takut ni. Contoh, sebagai contoh. Kalau kita rujuk kepada takut-takut, maksud dia belum takut. Kalau buat-buat ni, dia belum buat. Nampak? Takut-takut, dia belum takut. Nampak? Kalau buat-buat, dia belum buat. Jadi macam semalam saya cerita, kalau kita nak jadi seorang isteri yang buat-buat, maka anda tidak buat. Malah kadang-kadang dia menutup satu identiti dia yang tunggulah. Aku buat-buat tak tahu je ni. Aku buat-buat tak tahu je, panggil tak apa aku tahu. Bahaya dalam Islam, bahaya buat-buat ni. Malah dia merujuk kepada perkara yang palsu. Sebab tu dalam Islam mencegah kepada yang batil itu wajib. Malah dalam Islam meletakkan Al-Quran kata wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Kita bercakap ada nas. Kita bukan nak kaji keadaan, tak perlu kaji keadaan ni. Keadaan tidak perlu dikaji. Malah keadaan itu perlu diuruskan untuk diperbetulkan. Kita nak kaji ni, nak difikir ni tentang kebenaran. Itu Allah suruh fikir. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Allah kata, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Merujuk fikiran ni tuan-tuan. Kita bukan nak rujuk kita kaji orang, kita kaji perangai. Silap-silap kita bukan kaji perangai, kita kaji nafsu. Malah kita nak membetulkan pula nafsu. Kita nak menyokong pula nafsu. Pada nafsu tu adalah benda yang palsu. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini kita kena jelas dalam pendirian kita. Kita kena jelas dalam pendirian kita. Bahawa ada sifat yang akan cenderung kepada yang benar, ada sifat cenderung kepada yang batil. Orang takut dah dengar tuan-tuan, sebab kebenaran ni pahit. Sebab dah terbiasa dengan buat-buat, dah terbiasa dengan barang palsu, dah terbiasa dengan low maintenance. Tuan-tuan, barang palsu ni dia kita bukan low maintenance ni, maksudnya dia original ni mahal. Dah terbiasa dengan makan yang tiruan, tiba-tiba kita bagi yang original, orang tak mampu. Tak nak lah, saya dah biasa pakai yang palsu. Orang marah. Bila kata contoh, sayang itu bukan perasaan, sayang itu adalah kebenaran yang datang dari jiwa yang bertuhankan Allah. Habis tu Romeo and Juliet salah lah. Habis saya ni tak perlu nak beriman, tapi saya ada sayang. Dia nak pertahankan. Dia nak pertahankan. Nampak tak? Dia nak pertahankan perasaan dia. Saya cakap, kita bagi tahu itu bukan sayang. Yang kamu buat itu sekadar terjemahan sayang. Terjemahan tapi bukan sayang. Kemungkinan terjemahan itu ada campur aduk. Hati-hati. Kita tidak boleh mengatakan itu sayang. Nampak? Akhir zaman ni tuan-tuan anda kena menguasai ilmu ini. Ilmu untuk membezakan sifat. Membezakan sifat supaya tidak kita duduk dalam maksiat. Kalau salah kita bawa sifat, contoh, takut-takut. Takut-takut adalah satu gambaran bahawa bersangka-sangka. Benda yang 50-50, takut-takut, buat-buat, jaga-jaga, maksudnya belum jaga. Habis Ustaz, takwa tu hati-hati, berhati-hati, itu merujuk kepada hati. Dua kali, hati-hati. Takwa ni maksudnya betul-betul jaga hati. Itu kata hati-hati dua kali. Takut-takut biasanya kita rujuk kepada situasi. Kalau hati-hati, rujuk pada hati. Kalau takut-takut, rujuk pada apa? Lebih pada sangkaan. Sebab tu ramai orang kata takut-takut. Benda banyak. Kalau rujuk dalam surah Al-An'am tuan-tuan, 116. Ini pun jadi sebagai dalil kita. Kebanyakan yang akan ikut sangkaan. Sangkaan ni akan mewujudkan takut-takut. Kan suami kahwin lagi takut-takut kang, tak cukup makan. Kan takut-takut kang, tak jadi. Kan takut-takut kang. Sebab tu Allah kata dalam surah Al-Baqarah 155.
Walana beluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'. Ini besok pukul 10 pagi insya-Allah kita ada kelas pengurusan risiko. Jemput Adil, besok saya cerita detail dalam bab ni. Dalam bab takut-takut juga. Besok pagi saya akan cerita detail juga insya-Allah. Allah berfirman dalam surah Baqarah 155, walana beluwannakum bisyai'in minal khauf. Syai'in minal khauf. Sedikit perasaan takut. Bermaksud bukan takut betul. Sikit Allah nak uji. Allah nak uji sikit perasaan takut dengan apa? Ju', benda, lapar. Jadi dia bukan cukup takut, sikit Allah nak uji. Barang siapa yang berjaya berhadapan dengan ujian itu, maka dia orang yang gembira. Wa basyiris sabirin. Gembiralah orang yang berjaya mengatasi takut-takut. Takut-takut tak ada makan. Betul tak? Kita ni betul tak kita fikir yang kita takut-takut tak ada makan? Soal saya nak tanya. Kenapa kita fikir takut-takut tak ada makan? Sebab kita fikir takut-takut tak ada duit. Betul tidak? Kita fikir bahawa yang bagi makan duit. Bila duit problem, kita pun fikir tak ada makan. Bila kita tak ada makan, bermaksud tak ada duit, tak boleh makan. Berapa ramai takut-takut akan perkara ni. Malah ditakut-takutkan. Apa kamu nak makan nanti? Anak bini kamu tak ada duit. Kamu tak ada duit, anak bini kamu nak makan apa nanti? Kamu duit banyak mana? Sebab tu orang kejar duit. Makan macam tu juga. Saya nak tanya tuan-tuan, sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Pagi tadi, siapa yang doa nak makan apa sarapan tadi? Atau semalam sebelum nak tidur, malam semalam, siapa yang doa nak makan apa? Bagi tahu? Iyalah, takut-takut kan tak ada makan besok kan? Tak takut kah? Nampak? Tak ada. Mana ada orang tu? Ya Allah, aku nak makan apa besok? Tak doa pun. Mana ada doa? Tak ada doa. Doa ni apa? Doa ni adalah ibadah. Anda duduk, anda fokus, angkat tangan dengan menghadap kiblat, dengan adabnya, dengan sebut, dengan selawat, dengan puji Allah, kemudian doa. Ya Allah, aku nak makan nasi. Besok nasi lemak. Ya Allah, telur mata. Ya Allah, lauk paru. Ya Allah. Kali anak kat belakang kata, "Bah, sekarang kan PKP, jemaah kat rumah tuan." Ni ambil peluang ya. Orang lelaki, rijal, saya dan semua ambil peluang jemaah dengan keluarga. Luruskan soft. Ini masanya. Tak apalah masjid tak boleh, tak apa. Kita wujudkan rumah kita jadi masjid. Kuatkan kubu pertahanan rumah masing-masing. Ya. Kelak nanti kita akan keluar berperang nanti. Tunggu masa. Sekarang orang lelaki kuatkan kubu pertahanan di rumah masing-masing. Kuatkan iman keluarga masing-masing. Kelak nanti sampai masa anda akan dipanggil untuk berperang di luar sana. InsyaAllah. Tunggu masanya. Baik, berbalik dengan perbincangan tadi. Kita doa. Sekarang ni, bila sebut doa makan, anak-anak kita, Bah, nak makan, saya nak makan Pizza Hut katanya. Anak kata nak Pizza Hut. Mak dia pula kata nak mi rebus. Anak nombor 2. Kalau kena ada 5 orang anak, anak pertama nak burger, anak kedua nak Pizza Hut, anak ni ya Rabbi. Ya Rabbi banyak. Lain sekali bapak dia ambil order. Ambil order nak makan apa. Kamu nak makan apa nak? Dah tu doa dengan Allah macam tu. Tengok. Akal kita ni ada takut-takut lapar. Nampak? Takut-takut lapar. Sedangkan bukan takut-takut begitu. Sedangkan Allah dah menyatakan bahawa kalau kamu takut lapar, takut-takut lapar, takut-takut dah ada. Tapi jangan takut-takut. Alih pada takut sungguh. Takut sungguh. Ya Allah, aku takut sungguh lah lapar ni ya Allah. Takut sungguh lapar? Sungguh? Baik, lapar bicara soal apa? Ni kena ada ilmu. Ni ada ilmu. Inilah dia kata kena ada ilmu mengenal. Sebab tu kata Allah dalam surah Yunus 62, yakhshallahu min ibadihil al-ulama. Yakhshallahu min ibadihil ulama. Hanya yang benar-benar takutkan Allah, orang yang berilmu. Orang yang tak ada ilmu ni tak usahlah cakap takut. Dia takut-takut je, dia takut-takutkan. Kalau betul kita takut tak ada makan, kita kena takut kepada Allah. Sebab yang bagi makan itu Allah. Melalui duit yang kita dapat. Ingat, duit yang kita dapat itu kalau takut habis, tolong takut Allah. Bukan takut tak ada kerja. Bukan takut tak ada bisnes.
Allah boleh bagi kita bisnes, Allah boleh bagi kita kerja, tapi Allah tak bagi kita berkat pada kerja. Habis tuan. Duit yang banyak menjadi azab di api neraka. Malah dekat dunia pun dah sengsara dah. Kalau betul kita takut tak ada makan, jangan, kalau kita memang satu perasaan tu datang, sebab tu dipanggil ujian. Tuan-tuan, memang kita akan takut-takut dan kita akan ditakut-takutkan. Maka kalau kita ada takut-takut itu, jangan duduk dengan takut-takut. Selesaikan ketakutan itu dengan benar-benar takut. Tulis kat situ. Biar kita ada sifat yang betul-betul takut. Betul-betul takut tak ada makan ni? Ya. Kenapa betul-betul takut tak ada makan? Sebab makan ini diurus oleh Allah SWT. Aku kena takut betul-betul ni. Takut bahawa bimbang dengan makanan kita kufur kepada Allah. Dengan asbab makanan kita buat maksiat, tuan-tuan. Allah bagi kita makan jadi darah daging, kita pergi bermaksiat kepada Allah. Ibarat macam kita lah. Kita marah, kita bagi anak kita makan. Ada satu cerita tu, tuan-tuan, dia bela kucing. Ni ada seorang ulama tasawuf dengan seorang jiran lah. Dia bela kucing, tuan-tuan. Jadi jiran ni dia bela kucing sampai dia besar. Sampai satu tahap dah besar, dia pukul kucing, tuan-tuan. Dia pukul, dia marah kucing tu. Lepas tu si ulama ni kata, kenapa kau pukul kucing tu? Lalu si fulan ini berkata, yalah, dia berak di rumah aku, merata-rata. Setelah aku bela dia, aku bagi dia makan, dia letak najis kat rumah aku. Lalu ulama tu kata apa? Dia senyum. Begitulah kita. Allah, setelah Allah beri kita nikmat, kita bagi maksiat kepada Allah. Setelah Allah bagi kita nikmat, kita bagi najis kepada Allah. Najis maksiat. Banyak kita makan, mulut tak puji Allah. Makan mulut ni mengumpat. Makan mulut ni lah menghina. Makan dengan mulut ni lah mengeji. Makan dengan mulut inilah yang kata bukan-bukan. Malah makan dengan mulut inilah syirikkan Allah. Berbanyak. Patut takut. Dengan mulut ni kita guna nikmat nak makan. Ni cakap kok sedap cakap. Cakap benda yang batil. Patut tak tahu, jangan cakap, diam. Jangan cakap bukan-bukan. Tak tahu bab tu jangan cakap. Kalau bab kahwin lagi tak tahu, diam. Kalau nampak sangat tak tahu jenis nak jadi isteri solehah, belajar. Isteri solehah ni ada lagu dah. Isteri cerdik yang solehah, penyejuk mata, nampak? Penawar hati. Di rumah dia isteri, di jalanan kawan. Dah ada lagu. Nabi pun dah ajar dah. Isteri solehah ni penyejuk mata lelaki, suami tau. Bukan penyejuk mata lelaki. Ini semua lelaki tengok sejuk mata. Jenuh, tuan. Saya nak tegur orang perempuan. Minta maaf saya nak cakap. Hati-hati dengan orang tengok kita sejuk mata lelaki lain. Sejuk tengok, alah isteri ustaz mati saya, tuan. Kalau lelaki lain tengok isteri kita sejuk mata, sejuk kerah lah kita lagi. Itu maknanya apa tu? Isteri kita public property. Patutnya isteri ni sejuk mata lelaki saja, suami dia. Sejuk mata. Sejuk mata apa? Senyum selalu, perangai elok. Ini kat luar sengih-sengih je. Kat rumah, langsui di siang hari, pakai baju kelawar, hinggap sana hinggap sini. Belum lagi baju harimau bintang lagi. Baju harimau bintang yang tak menjadi tu, kan? Belum lagi pakai itu lagi. Dah kibar tu, hinggap sana, hinggap sini. Tapi kalau kat luar orang tengok sejuk mata, alah buntung lah entah dapat isteri, Allah sejuk mata ai tengok. Kalau laki tak apa, sebab laki dia tak ada istilah sejuk mata kat sisi seorang. Laki tak apa, sebab dia memang public property. Laki ni, laki memang public property. Perempuan tidak. Perempuan private property. Private. Dia hanya boleh dilihat oleh suaminya, dan suami je dia boleh tahu kebaikan isteri dia. Kalau orang lain dia tahu kebaikan, maksudnya apa? Segala kelembutan dia, kebaikan cakap lembut, senyum, atau kebaikan. Bukan kebaikan di sudut performance. Performance mungkin ada isteri yang kat luar tu bekerja. Tapi saya nak bagi tahu, itu pun kadang-kadang kena perhatikan perhalusi. Permulaan kerjaya bagi seorang isteri itu bukan setelah anda ada sijil tau.
Kadang-kadang orang perempuan ni cari sijil dulu. Lepas tu bagi alasan, dah ada kerjaya nak buat macam mana? Awak cari. Masuk kerjaya ni, Allah takdirkan anda ni menjadi orang yang hebat. Tangan tu, pegang ni sembuh orang. Tu, nak tak nak dia kena ke depan. Ilmu jenis cerdik yang amat. Allah bagi. Tapi sisi Nabi, semua Nabi jaga. Nampak tu? Ini kena faham tu. Nasib baik tak pakai baju kelawar. Tu lah tu. Cuba kat rumah tu pakai cantik, kemas. Kan? Mula kita kat rumah kena bodoh-bodoh lah sikit. Alah, ya Allah, geram. Tak ada istilah gitu, tuan-tuan. Wallahi tak ada. Kalau tawaduk ni, hati ni rendah kepada Allah, tunduk, taat dia. Latif, lembut, halim, halus dia. Dia tak ada, abang jangan buat main-main ni bang. Saya pakai bodoh-bodoh ni kat rumah tau. Kat rumah saya pakai hebat-hebat. Kat rumah bodoh-bodoh. Nak cerita apa? Dekat luar hebat-hebat. Kat luar bodoh-bodoh. Jangan. Ketaatan tak ada dinisbahkan dengan bodoh-bodoh. Ketaatan itu satu kecerdikan yang luar biasa. Mana-mana isteri yang taat itu isteri yang cerdik yang amat. Dia tak perlu buat bodoh. Minta maaf cakap. Kalaulah bodoh-bodoh itu dikaitkan dengan tawaduk. Anda tengok muka-muka ulama yang tawaduk tu nampak bodoh-bodoh ke? Minta maaf cakap. Saya akan sharekan nanti unyang saya. Gambar unyang saya. Tuan Guru Haji Yaakob. Nanti saya minta kayanda saya dengan Tuan Guru Haji Ahmad. Dengan berserban, dengan bekut. Tak tengok gambar-gambar ulama. Tengok gambar Tok Kenali. Tok Kenali tu paling tawaduk kan. Anda tengok muka Tok Kenali macam mana? Muka ada karisma tau, karismatik. Allah bagi muka orang yang tawaduk dengan Allah ni, orang yang karismatik. Orang muka ni muka pemimpin. Kalau orang perempuan ni yang betul-betul tawaduk, muka dia ini mawaddah warahmah. Lelaki automatik sayang kat dia. Tak payah nak buat-buat tuan-tuan. Tak payah nak pura-pura. Kalau anda isteri yang baik, ikhlas hati anda, Allah akan campak, rujuk surah Rum ayat 21, Allah akan campak mawaddah warahmah. Suami akan sayang tengok isteri ni. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Allah akan bagi kesenangan. Ni mata ni, duduk kat mata tuan-tuan. Tengok air muka isteri tu, Allah. Ingat lagi sekali, air muka isteri tu sejuk mata suami dia tengok tau. Bukan orang lelaki lain sejuk mata. Sebab tu suami yang bijak, dia sangat-sangat jaga isteri dia. Sebab dia nak tolong jadi isteri solehah. Nampak? Bagi suami pula, kalau betul-betul suami ni tawaduk dengan Allah, Allah akan bagi karismatik pada diri dia. Karismatik ni bukan di luar sana, di rumah tangga. Sebab tu Nabi SAW itu sangat-sangat dikagumi oleh para isteri. Sebagai contoh Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, sangat kagum dengan Nabi SAW. Begitu dengan isteri Nabi yang lain. Kalau betul kita ni tawaduk dengan Allah, satu perkataan yang paling tepat itu adalah karismatik. Karismatik, smart, hebat. Itu dalam hati ni ada Allah. Allah campakkan penghormatan yang tinggi. Orang-orang macam ni hebat tuan-tuan. Saya dah, alhamdulillah lah Allah temukan dengan guru yang hebat. Memang dia ada satu sifat itu, dia panggil izzah. Dia panggil haibah, hebat. Allah bagi. Dia bukan main-main tuan-tuan, dia tak boleh buat-buat. Sama macam mak ayah kita. Mak ayah ni tuan-tuan, dia ada satu sifat haibat. Anak-anak sepatutnya dia kena ada rasa haibat dengan mak dia. Haibat ni hebat. Sebab tu mak ayah semalam sebagai contoh anak dia tanya soalan, ustaz macam mana nak didik anak-anak? Mak ayah ada authority, full power. Mak ayah ada satu full power untuk arahkan anak-anak. Itu kelebihan Allah bagi. Dipanggil sifat kepimpinan, qawam. Isteri bukan sibuk memimpin suami. Tak usah fikir sebab suami nak memimpin. Pimpin anak-anak. Pemimpin umat. Khidmat penjaga umat. Penjaga umat lelaki, khalifah. Pemimpin umat, bakal pemimpin umat itu anak-anak. Khidmat dengan penjaga umat. Itu dia.
Tapi kalau lelaki dia kena memimpin generasinya, anak-anak dan isterinya. Dua. Isteri kagum dengan suami berkarismatik. Karismatik ni bukan dengan berpakaian hebat. Karismatik ini adalah dalam hatinya itu ada jiwa yang tunduk kepada Allah. Barang siapa yang tunduk kepada Allah, Allah akan jaga penampilannya, Allah akan jaga perwatakannya, Allah akan jaga penglihatan orang pada diri dia. Allah angkat dia punya kekuatan dia. Musuh takut dengan dia, musuh hormat dengan dia, apatah lagi orang yang disayanginya. Tu dia. Kalau musuh pun gentar dengan dia. Kalau kita cakap terutama dalam bab duit, tuan-tuan, kadang-kadang kita ni takut-takut. Bila tak ada duit dia jadi takut-takut. Takut-takut orang tak respect kita, takut-takut nanti orang pandang rendah kat kita, takut-takut lah. Bila ada duit orang tak hormat pula. Sebab ni takut-takut. Kita ingat orang akan hormat bila dengan duit. Orang akan hormat bila kita ada title. Oh, nampaknya yang menonton ni tak yakin dengan saya je. Tak apalah, saya akan sambung belajar. Saya akan ambil PhD. Saya akan sambung biar saya ada title dan saya akan bercakap. Anda ingat orang akan hormat dengan ada title semata-mata. Saya bercakap ni sebab saya dah bertanya guru saya. Kalau dalam bab kepimpinan dan leadership ni, Datuk Profesor Dr. Abdullah bin Muhammad Said, itu antaranya Allah takdirkan saya belajar ilmu kepimpinan dengan beliau. Kepimpinan disebut pentadbiran lah. Beliau kata apa? Waktu saya habis belajar, dan dia orang pula dalam kepimpinan tu, dari sudut kepimpinan leadership ni, ditrain dari awal. Kalau dari awal lagi waktu sekolah menengah tu, tuan guru saya Al-Fadhil Ustaz Mustama Abdul Latif, ini lagi dia ajar untuk bercakap cara ketiga. Kalau tak boleh cakap cara kedua, anda kena cakap cara ketiga. Baik, berbalik dengan Datuk Profesor Dr. Abdullah bin Muhammad Said, dia kata apa? Dia. Waktu tu saya, alhamdulillah Allah takdirkan saya jadi YDP. Dia kata apa? Kalau kau nak bercakap, tak perlu ada title, kata. Dia cakap macam tu, tapi perlu ada keyakinan dan kekuatan hati. Bercakap benda yang pasti, kata. Sebab saya cakap nak sambung belajar prop, kata. Saya nak ambil master ke, nak ambil ni bidang ni, saya minat bidang ya. Nak bangunkan tentang kemanusiaan, nak kaji balik. Dia kata tak payah. Kalau itu niat kau, betul kan? Saya di train direct. Mesti kena ada keyakinan dan kekuatan tadi, dipanggil gut. Kita pun start tu, saya betulkan ni, aku sambung belajar ni nak apa? Aku nak ada title ni apa? Nak orang yakin dengan saya ke? Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah jadi saksi, tuan-tuan. Kalau betul kita nak bawa agama Allah. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Cukup Allah jadi saksi. Tak guna kita buat-buat pandai, tunjuk pandai, buat-buat pandai. Lain sekali di hadapan Allah kita ni langsung tak ada apa-apa. Bodoh yang amat bagi. Sebab kita kena duduk dalam keadaan yang tulen, yang benar. Tak ada takut-takut. Takut-takut orang tak takut-takut apa? Takut-takut orang tak pandang kita. Takut-takut orang tak yakin dengan kita. So kita kena ada apa? Ini yang berbeza dengan orang dulu dengan orang sekarang. Wasabiqun al-awwaluna wasabiqun. Wasabiqun al-awwalun ni, orang yang dulu-dulu nak awal-awal ni adalah orang yang mana Nabi kata dan Allah kata mereka ini golongan yang hakul yakin. Sebagai contoh, best among the best, 313 perang Badar Al-Kubra. Mereka tidak ditakut-takutkan dengan amount, kuantiti yang ramai. Malah mereka takut Allah. Takut daripada melanggar suruhan Allah. Allah kata perang-perang. Maka sahabat cukup takut kalau tak perang. Bukan takut nanti habislah kita, matilah kita. Ya Rasul, kita ni unta 2 ekor je ya Rasul. Sana tu 70 ekor unta. Ya Rasul, kita tak ada apa-apa. Sana ratus-ratus ekor kuda. Ya Rasul, kami ini 313. Sana ada 1000 orang tentera. Matilah kita. Tak ada. Sahabat-sahabat ni cukup takut dengan suruhan Allah. Cukup takut meninggalkan larangan, melakukan larangan dan meninggalkan suruhan Allah. Cukup takut, tuan-tuan. Ini tadi yakhsyallah min ibadil al-ulama. Bila kita betul-betul takut dengan Allah, tuan-tuan, takut daripada tidak melaksanakan suruhan Allah. Sebagai contoh ni, mulut kita ni, tuan-tuan.
Kita masuk kat sinilah Allah bagi kita nikmat. Bagi kita makan, tuan-tuan. Bagi Allah hidupkan, Allah jadikan ikan, Allah hidupkan ikan. Tak ada siapa yang hidupkan dekat laut tu, tuan-tuan. Bertantan naik ke atas darat ni. Apa pun masalah, PKP ke, PKPP ke, hang fikir sendiri ke, ikan tetap ada, tuan-tuan. Ikan tidak di PKP kan, tuan-tuan. Tuan-tuan tengoklah Allah buat uruskan rezeki. Setakat kalau ada jangkitan penyakit pun Allah tak bagi secara total kepada binatang. Hanya certain binatang saja kena. Tapi kalau makanan yang utama macam ikan, jarang ikan kena penyakit. Kalau diracun ada, mati terus. Tapi kalau ikan yang kita makan tu ada penyakit, tak ada, tuan-tuan. Allah cukup jaga. Tak ada. Allah bagi ikan, Allah bagi kita tumbuh-tumbuhan, sayur kita makan, yang suka makan apa tu, ulam-ulam, suka awet muda je ingat. Ulam tu Allah jadikan. Tuan-tuan, ni mulut ni lah masukkan semua nikmat tu. Rap. Sebab tu bila kita banyak makan, suka makan tapi tidak ingat Allah, tu mulut leza tu. Tu mulut tak berlesen tu. Patut time makan, Allahu Akbar, tutup aurat, makan lagi, jaga solat, makan lagi, jaga taat, makan lagi. Bukan makin tayang sana tayang sini. Pandai masak, show off. Betul buka aurat. Tayang orang suka makan. Sedangkan makan tu Allah bagi. Tu Allah campakkan takut-takut. Takut-takut. Dalam hati tu tidak kuat. Jadi hati kita jadi lemah sebab ada takut-takut. Kalau kita Allah bagi makan yang sedap, mulut jaga. Sebab mulut ini Allah masukkan nikmat yang sedap-sedap. Pandai pula kalau kita makan yang tak sedap, kita komplain. Masuk dia, puih, apa ni? Masin. Apa ni? Tahu pula. Tuan-tuan tahu tak, makanan rohani yang anda masukkan, anda masuk benda-benda maksiat, masin, masam, busuk, sakit rohani, tuan-tuan. Kalau kita makan, pandai pula makan-makan tak sedap, tak sedap, pahit. Habis rohani ni, jiwa kita ni memberontak. Masuk yang buruk, cakap yang batil, cakap yang palsu, cakap ikut perasaan, cakap ikut keadaan, semua menyakitkan hati, tuan-tuan. Sebab tu masuk benda yang sakit, masuk benda yang sakit, masuk benda yang sakit. Lala sekali sakit hati lah. Lepas tu salahkan orang. Orang lain sakit hati saya, orang lain penyebab saya sakit hati. Dah, yang masuk dalam mulut tu apa? Tak masukkan zikir. Zikir masuk, Masya Allah, Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala astaghfirullahalazim. Dengar saja yang buruk-buruk, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tak ada dengar yang buruk-buruk tu. Iya. Iya. Dia ke, aku dah agak dah. Kau tengok yang buruk-buruknya, teruknya kau. Dia patutnya subhanallah, Masya Allah. Lazimi mulut kita ni dengan Allah, tuan. Billah, sikit-sikit Allah, sikit-sikit Allah. Ni Allah sikit-sikit. Allah sikit-sikit sudah. Ini akhir zaman, tuan-tuan. Macam nak jaga mulut, terutama dekat pejabat, sebut Allah banyak-banyak. Fikir. Ni nak jaga mulut kena ada fikiran. Sebab tu fikiran duduk atas ni, akal ni. Nak jaga akal kena ada iman. Anda tak jaga mulut, hati sakit. Orang yang hati sakit sebab dia tak jaga mulut. Orang yang jaga mulut, macam mana nak jaga? Dia berfikir sebelum nak bercakap. Nak bercakap, dia berfikir. Kalau aku cakap ni, al-muslimu man salima muslimu min lisani wa yadi. Ini aku bercakap ni sebab tu kena ada ilmu. Aku bercakap ni nak pertahankan diri ke pertahankan kebenaran? Ini lebih nak pertahankan diri ni, tak payah. Pertahankan diri, lupakan. Sebab tu Nabi kata jangan berujah. Berujah ni lebih kepada nak pertahankan diri, nak pertahankan keadaan, nak pertahankan hujah. Kalau salah, tarik je balik kenyataan tu. Oh, minta maaf, saya nak sebut tentang wanita yang tawaduk. Jadi tawaduk ni tak sesuai nak dikaitkan dengan bodoh-bodoh. Habis cerita. Tarik balik kenyataan tu. Habis cerita. Bukannya di-explain lagi apa masuk bodoh-bodoh. Kita tak mau dengar masuk bodoh-bodoh. Kita nak masuk apa di sebalik kias ni. Okey, sekarang ni yang tersirat tu apa nak cakap? Oh, saya nak cakap tentang wanita solehah yang tawaduk. Okey, straightforward cakap wanita solehah yang tawaduk. Malah bagi contoh yang hebat-hebat. Sebagai contoh,
para isteri ummahatil mukminin, itu semua wanita yang tawaduk. Kita pernah jumpa mereka depan-depan sampai kita boleh bagi tafsiran bodoh-bodoh. Apa maksud kita? Apa di manakah penglihatan kita terhadap wanita yang hebat? Tak payah jauh, tengok mak kita. Adakah mak kita tu bodoh-bodoh? Tu ada. Tak, mak saya pandai. Habis tu apa tafsirannya? Tarik balik, itu saja. Jaga mulut ni. Terlepas cakap, tarik. Astaghfirullahalazim. Saya silap. Saya bercakap ikut keadaan. Ya, keadaannya pertama sebab saya kupas benda yang dalam takdir iman kan. Jadi saya tersilap cakap. Habis cerita. Sebenarnya saya nak cakap benda lain, tapi tamsilan saya salah. Habis. Bukan nak timbul keliru. Hujah yang benar tak akan keliru. Hujah yang benar tidak timbulkan kekeliruan. Malah kalau hujah ikut Al-Quran, dia malah penghancur kepada kekeliruan. Bagi penjelasan, jelas. Tinggal lagi orang nak tentang, itu terpulang. Macam tu saya bercakap, ada yang tentang, terpulang. Saya tak nak backup keadaan, saya tak nak backup perasaan, saya tak nak backup keadaan dan diri, tak ada. Kita nak cakap apa? Kita nak cakap apa? Asas apa? Iman? Okey, kita cakap pasal iman. Tak tahu rujuk. Masa saya ambil tauliah, nak cerita sikit tuan-tuan. Dalam tauliah tu yang di interview oleh penolong pengarah ni, bahagian dakwah. Waktu saya masuk, saya cakap, Ustaz, saya tak layak nak ceramah, saya cakap. Tapi tanggungjawab saya untuk menekankan isu kehidupan, pembangunan insan ni, terutama dalam bab motivasi pemikiran yang bercampur aduk. Ilmu saya akan rujuk kepada para ulama. Saya cakap gitu. Sebelum saya nak buat kajian, saya akan rujuk. Memang kalau kita nak bercakap, terutama dalam bab kehidupan, sudah pasti kena ada modul dan kena ada struktur yang jelas. Dan mesti dibentangkan kepada orang yang arif, terutama dalam bab agama. Maka dibentangkan. Bila dibentangkan, dia tengok, okey, rujukan mana? Okey. Dan setiap masa kena ada penambahbaikan. Setiap masa kena ada musyawarah, muzakarah. Contoh macam fatwa kebangsaan. Setiap masa ada musyawarah, muzakarah. Kita tidak akan, ilmu kita ni kadang-kadang kita mungkin satu sudut. Satu sudut mungkin kadang-kadang nampak betul. Tiba-tiba kita tercakap ikut perasaan. Kena ubah. Betulkan balik. Kadang-kadang kita banyak silap dalam mentafsir kehidupan. Terutama dalam bab jodoh kehidupan. Bab rezeki kehidupan. Bab nak berjaya kehidupan. Ini bab-bab kehidupan ni tuan-tuan, bukan bab main-main nak bercakap. Tak kisah siapa pun. Kita mungkin expert dalam satu bidang, tapi dalam bab kehidupan ni bukan satu bidang yang dikuasai oleh orang yang expert dalam satu bidang. Dia ibarat macam arkitek dengan engineer. Engineer dia akan know everything about one thing. Dia know everything about one thing. Tapi arkitek know everything about something. Dia know everything. Arkitek ni dia didedahkan tentang nak tahu banyak perkara, tentang banyak perkara. Satu perkara banyak perkara. Maksudnya dia kena ada pengetahuan yang luas. Tentang civil pun dia kena tahu, tentang electrical pun kena tahu, tentang semua bidang dari segi electrical, civil, tentang chemical, dia semua kena tahu. Tinggal lagi dia nak expert dalam bidang mana, itu saja. Kalau dia intention nak jadi civil, dia civil. Dia kena buat design, sebab tu yang sign tu dua orang. Arkitek. Tapi kadang-kadang dalam bab construction dia bertelagah sikit lah kan. Ini guru saya cakap. Jangan kita hanya expert satu bidang, kita macam tahu semua bidang. Jangan. Jadi kalau kita tahu satu bidang, tahu satu je lah. Dan hati-hati pula mengambil bidang kehidupan pada orang yang bukan bidang. Terutamanya barat. Barat ni tuan-tuan, bila bab kehidupan, hati-hati. Ni hati-hati. Sebab kebanyakannya akan itu merujuk kepada fikiran, bukan kepada hati. Dia duduk pada fikiran, dia pergi pada perception. Life about perception. Semua dia selalu buat perception, tuan-tuan. Akhirnya dia cuba buat bahawa perception kita, jangan ingat orang yang pakai serban, pakai jubah itu baik. Dia nak pergi ke arah itu, tuan-tuan. Last sekali dia nak bagi tahu Islam tu tak semestinya pakai tutup aurat. Dia ke arah itu sebenarnya. You tak tutup aurat pun you boleh jadi orang baik. Sebab dia sebab perception. Mula-mula nampak macam okey kan? Betul juga kan? Betul kan? Don't judge book by its cover. Betul tak? Lepas tu suruh think rich, fikir kaya. Dia mainkan fikiran, tuan-tuan.
Jangan kita duduk pada keadaan. Dia mainkan fikiran. You design your destiny. Allah takkan ubah nasib kamu. Ada ambil ayat Quran, kena yang mana ada iman ni dia sunatkan dia. Sepatutnya dia kena ada asas perbincangan. Tapi kadang-kadang dia campur aduk. Barat kemudian ambil ayat Quran, campur-campurkan. Tak boleh. Sepatutnya kena ada kajian yang tersendiri tentang pembangunan insan bersandarkan Al-Quran. Teori barat yang mana tak betul kita kena buang. Terutama teori barat kebanyakannya bercerita soal fikiran. Dia suka buat kita berfikir dan celaru. Akhirnya tak, kalau pakai macam ni pun belum tentu baik ya. Belum katanya. Lalas sekali habis. Law of attraction dari segi Islam macam mana Ustaz? Bukan dari segi Islam. Tak payah tengok law of attraction dari segi Islam. Law of attraction diasaskan oleh Michael J. Loser. Michael J. Loser ini meletakkan bahawa you think, you get what you think. Fikir baik dapat baik. Fikir jahat dapat jahat. Islam bukan hanya fikir-fikir. Islam zikir dan fikir. Law of attraction, hukum tarikan itu adalah panggil sunatullah. Jadi kalau nak ikut sunatullah, ikut hukum Allah. Kalau buat jahat, dosa dibalas dosa. Kalau buat baik, pahala dibalas pahala. Itu sunatullah, bukan fikiran. Kalau fikiran, contoh kita buat dosa tapi kita fikir baik dengan dosa kita, bahaya tuan-tuan. Kita buat dosa ni, kita fikir baik, tak apa, Allah ampunkan nanti, tak apa. Ni saya jahat, saya pakai skirt, saya belau rambut, buka aurat, tapi fikir baik. Law of attraction kata, dia berfikir, tak apa, walaupun kita buat benda yang haram, tapi kalau kita fikiran baik, yang baik-baik akan datang. Oh, banyak cantik. Hukum dalam hidup ni tuan-tuan, bukan ikut apa yang kita fikir. Yang berlaku atas hidup dunia ini adalah apa yang Allah suruh. Wa makaru makarallah wallahu khairul makirin. Kita merancang, Allah merancang. Perancangan Allah itu yang terbaik. Dan apa yang berlaku dalam hidup ini adalah bersandarkan hukum hakam Allah. Mungkin sekarang dia dapat kesenangan tapi dia tak ikut hukum hakam Allah. Itu dipanggil istidraj. Anytime, anywhere, bila-bila masa, kena tetap kena. Tidak di sini, di sana. Sebab tu hati-hati. Yang menarik, sebab tu yang bahayanya hidup ni, jangan buat benda yang Allah murka, dosa. Dosa yang menghancurkan hidup kita. Hati-hati. Boleh jadi benda yang kita fikir positif, tapi di sisi agama dosa. Hati-hati. Tak apa tak solat, yang penting ingat Allah. Tu betul, Tuan Aswad. Ini kebanyakan. Tak apa tak tutup aurat, yang penting ingat Allah. Tak apa tak tutup aurat, yang penting ingat Allah. Apa ingat Allah kalau tak taat? Saya ambil contoh mudah. Anda jumpa polis, tapi tak bawa lesen. Ingat polis, tak bawa lesen. Agak-agak kena roadblock. Tuan, lesen, saya tak perlukan lesen. Sebab apa? Apa yang saya fikir, saya akan dapat. Sekarang aku fikir apa? Saya fikir polis akan lepaskan saya. Banyak cantik kau masuk dalam? Katanya. Ni mana ni rotek? Apa kamu fikir? Saya fikir polis sangat baik. Jadi polis takkan buat benda yang buruk. Jadi polis akan melepaskan saya walaupun rotek mati. Gila kamu. Masuk dalam katanya. Nampak? Ni pakai gelang pink. Pakai gelang pink. Pergi keluar. Ni, gelang pink ni. Saya fikir positif. Gelang pink ini tidak membahayakan. Jadi, apa yang saya fikir, saya akan dapat. Memang mendapat. Kau ke dalam, aku saman kau jari. Tak ada tuan-tuan. Kalau betul kita ingat, kita buat. Kita ingat, kita buat. Kita buat, tanda kita ingat, tanda kita buat. Simple. Itu maksudnya. Konon-konon positif, buat positif. Ustaz bagi contoh rotation tu macam mana? Macam tadi itulah saya cerita. Dia tidak memikirkan apa yang sedang berlaku di sekeliling sehingga dosa pahala pun tidak dipikirkan. Malah dia campur-campurkan tentang konon-konon vibration positif. Dia lebih kepada vibrate, di gelombang positif. Positif ni tidak wujud dengan fikiran semata-mata. Positif ni wujud dengan buat apa yang Allah suruh. Walaupun dibenci oleh manusia. Walaupun dibenci oleh diri sendiri. Peringkat awal, siapa suka solat tuan-tuan? Suruh anak kita tu tengok.
Mengamuk-ngamuk dia solat. Anak saya contoh, si kecil tu Kalis. Time solat tu tuan-tuan, menangis dia. Ada sekali tu kita buat tarawih lah. Lama lah kita tarawih. Tak, bukan. Kita buat solat suhuf. Solat gerhana. Kan lama, rukuk lama, sujud lama. Lepas tu, ngam-ngam tu isyak. Kita kan buat 4 rakaat. 2 rakaat. Minta maaf, 2 rakaat, 2 rukuk. Jadi lepas tu isyak. Ngam-ngam habis tu isyak. Solat lagi menangis-nangis dia. Oh, nangis-nangis solat. Dia cakap, lepas habis dia, kali kenapa nangis? Penat. Lepas tu saya cakap, main tak penat? Tak. Oh, ikhlas sungguh jawapan dia. Betul lah budak-budak. Dia apa dia tahu? Dia tahu main dia. Time solat, kita nak lari-lari penat. Bapak dia nak main lari-lari macam si Kali tu penat. Kita lah penat. Dia tak penat. Nampak? Mana ada tiba-tiba melompat-lompat suka solat? Solat. Solat ada. Nak kena libas, nak kena baling beloti. Nak kena jerkah. Solat. Dia kena macam tu. Kita kadang bercakap ni urat-urat ni. Nampak? Bukan anak, suami pun tak nak solat. Dia gini. Nabi kata, umur 12 tahun, dah boleh pukul. 7 tahun, dah boleh kena suruh. 12 tahun tu dah boleh pukul litak dibi. Pukul bukan yang sakit. Macam tu. Solat. Kalaulah umur 12 tahun, pukul sebab tak ingat, suruh solat. Kalau umur 40 tahun, kata Tuan Guru Rizam, baling beloti panggil. Lempar dia. Kalau kecil-kecil pun boleh dipukul gitu. Kalau dah besar panjang, lempar dia tuan-tuan. Sebab tu Allah ambil alih tuan-tuan. Sebab tu orang tak jaga solat, Allah yang lempar dia. Allah bagi susah, Allah bagi merana, Allah bagi orang hina dia. Sakit jiwa, sakit hati, semua sakit. Nak kena lah tu, nak kena empuk orang panggil. Kalau dah besar-besar, kalau dah besar-besar, tak solat, empuk lah kena panggil. Tu dia, itu makan dia. Iya tuan-tuan, mana ada orang mula-mula seronok solat. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya solat itu sangatlah berat. Sangatlah berat. Kecuali orangnya takut Allah. Faham? Sama dengan cemburu. Cemburu budak-budak je. Budak-budak umur bawah. Tapi kalau dah umur 40-50 cemburu tu, memang nak kena rendam dia panggil. Itu Imam Nawawi rahimahullah kata. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha cemburu. Tapi sekali tu je disebabkan oleh umur, faktor usia. Tapi kalau dah besar panjang, perangai macam budak-budak, getik teman panggil. Faham? Ada orang cakap, adalah jemaah misi saya. Suami dia marah betul saya. Dia kata apa? Ni budak mana ceramah ni? Dia kata saya budak mana? Tak apalah, panggillah saya budak, tak ada masalah. Tapi saya bimbang yang bercakap tu perangai macam budak-budak. Biarlah, tak apalah orang panggil saya budak-budak lah, tak masalah. Ni budak mana ceramah ni? Tak apa. Tapi ada orang beruban dah. Kan nampak macam terror tapi perangai macam budak-budak. Takut bini budak-budak lah. Macam Kalis solat takut abi dia garang. Silap tak solat? Takut Kalis solat takut abi. Tak apalah, budak-budak kan. Dia ma'rifatul abi panggil. Dia nampak abi dia angkat kabut solat. Kalau tak ada abi, sama anak-anak pun. Samalah. Kalau suami jenis jadi baik sebab takut bini, sama level budak-budak lah. Minta maaf cakap lah. Tak ada level naik pada Allah lagi. Tak ada nak tegakkan, tak ada. Dia ada kata begitu kan. Tak apalah. Orang nak cakap saya budak-budak, cakap, tak masalah. Tapi ada orang perangai umur tu macam budak-budak perangai. Mengajuk, macam tak pernah dapat nikmat hidup. Macam tak jumpa jalan dah. Menangis, muada. Budak mana tu menjawab pada lulusan mana ustaz? Yalah, perkataan tu cakap dah lulusan mana. Tak kisahlah. Orang kalau cakap elok ni, orang alim fakih pun tak tanya ni budak ni datang dari mana. Tak ada pun saya jumpa Tok Guru besar-besar. Malah first time jumpa pun tanya ni budak mana ni. Tak ada.
Tu budak tu maksudnya dah bahasa kasar sebenarnya. Ni budak mana? Jangan. Bahasa ni menggambarkan apa? Bangsa kan. Bahasa ni, silap bahasa kan kena bahasa kan nanti. Kita kena, Nabi pun tak pernah guna perkataan tu. Nabi cakap fulana, ya gulam. Kalau tengok yang muda, bagi semangat. Ada seorang tu, tok guru tu bagus je. Guru ayah saya juga. Saya tak tahu dia tu tok guru. Waktu sekali tu saya bagi ceramah, dia ada. Subhanallah. Mulut dia tak, subhanallah, subhanallah. Habis tu dia bagi semangat. Dia tengok dia muda, bagi semangat. Bagus. Teruskan ya, teruskan. Orang kalau betul, dia tengok orang muda tengah ke depan, cakap pun elok, apa. Kalau tak betul, ada batil, betulkan. Bagi semangat. Bukan kata, ni siapa ni? Nak ngajar-ngajar aku ni. Kalau betul, dia ngajar lah. Kalau dah banyak pengalaman hidup dah bagus, ngajarlah orang. Tak mengajar pun, kurang ajar lagi ada. Tak mahu cakap. Jadi sebenarnya yang mulakan Allah SWT. Kebanyakannya kurang ajar, bukannya mengajar. Hati-hati. Jadi dia mewarisi golongan muda-muda. Orang muda-muda tengok perangai orang yang tak berapa nak muda ni, perangai macam budak-budak ni. Orang muda-muda pun ikutlah rotation. Dia copy paste je perangai tu. Bahayalah. Bukan usia yang menggambarkan kematangan seseorang itu. Kematangan seseorang itu bergantung hati dia dengan Allah macam mana. Tapi kalau makin berusia, makin dekat dengan Allah, hebatlah. Luar biasalah. Itu panggil barakah rezeki, barakah umur. Barakah umur dipanggil. Kan Nabi kata bertambah umur, bertambah amal. Itu yang paling, orang yang paling bahagia kat atas muka bumi ni. Bertambah umur, bertambah amal. Itu yang kita nak. Khair. Jadi sebenarnya yang mulakan Allah Ta'ala, kesimpulan kita pada pagi ini, hidup jangan takut-takut, tapi takutlah sungguh-sungguh. Ustaz apa masa bukan Al-Quran itu garpu ta'ala. Dia buka-buka Al-Quran ni. Al-Quran bukan main teka-teki. Tuan-tuan, Al-Quran bukan teka-teki. Jangan main berteka-teki. Ada masalah. Tuan-tuan, Al-Quran bukan teka-teki. Jangan Al-Quran, jangan rujuk keadaan. Patut sekarang ni kita rujuk. Kita ada tu baru kita rujuk. Kita nak cari jawapan, nak membetulkan keadaan kita. Salah. Patutnya keadaan yang merujuk Al-Quran. Patutnya apa? Merujuk asbabun nuzul. Setiap ayat ada asbabun nuzul. Macam contoh ni ada semua. Macam contoh, macam ayat tadi Al-Baqarah, ada semua cerita ciri-ciri Bani Israel siapa, tentang kesenangan sementara, siapa orang yang berakal. Ini bukannya main teka-teki. Al-Quran bukan SOP teka-teki. Faham? Ada kita ambil SOP buku panduan pemasakan ke, panduan apa-apa panduan lah, ataupun law, ambil lah bidding law ke, ataupun lawyer ke. Ada je buka buku law dia. Ada buka-buka gitu ke? Mana dia main buka-buka? Janganlah main buka-buka. Anda ada masalah, ud'uni astajib lakum. Kemudian jumpalah fasalu ahla zikri in kuntum ta'lamun. Jumpalah orang yang arif, yang nak cerita tu. Orang beriman, orang yang faqih, explain masalah. Maka baru dia rujuk Al-Quran. Masalah kamu ni dalam Al-Quran Allah dah cakap. Contoh kita cerita takut-takut. Kita dalam Quran Allah bincang dalam ujian jangan takut-takut. Itu satu ujian yang sedikit. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Nampak? Dia ajar orang yang pandai. Itu bukan pandai, minta maaf, itu mandai-mandai. Sebab tu cakap mahir satu bidang. Jangan ingat kita boleh mahir semua bidang. Mahir satu bidang. Jangan ingat kita mahir semua bidang. Terutama dalam Quran. Saya guru Al-Quran, tafsir Quran, bil Quran. Memang dia kata semua kena rujuk Al-Quran, Farid katanya. Tapi jangan buat-buat mudah dengan Al-Quran. Jangan buat-buat mudah. Cari guru, belajar. Macam tu orang kata ni, tak ikut Al-Quran. Semua berdasarkan Al-Quran. Kita baca, kita kaji. Malah kalau buka Al-Quran dengan ragu, saya nak bagi dalil. Al-Quran ni anda buka tadi, ni dalil yang paling penting. Waktu anda buka-buka ni,
dalam hati ada keraguan kan? Tak tepat. Nak buka Al-Quran kena ada keyakinan, bukan keraguan. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 1, 2 dan 3. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Nampak? Zalikal kitabu la raiba fihi. Ini kitab tiada keraguan. Ada pembuli agama ustaz, sebab tu saya kata belajar kebenaran supaya tidak dibuli oleh orang-orang yang musuh agama. Nampak? Tujuan kita belajar kebenaran, belajar ini adalah untuk menguatkan hati kita daripada gangguan-gangguan di luar sana. Sebab tu kena belajar, kena dengar selalu. Jadi ini kitab tak ada keraguan. Zalikal kitabul la raiba fi. Bermaksud hilangkan keraguan dulu. Nampak? Udan lil muttaqin, dan yang bertakwa saja yang akan dapat petunjuk. Kalau takwa ni takut Allah. Kalau hidup takut-takut, tak takut Allah, ni bukan jadi petunjuk. Dia akan jadi benda yang lebih pening kita nak faham. Baik, jadi kena faham penggunaan Quran. Tapi hidup kita tidak boleh lari daripada Quran. Semuanya dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran adalah SOP kita. Cuma persoalannya adalah kita kena benar-benar mengikut suruhan Al-Quran. Takut kepada Allah. Bukan takut-takut kemudian tengok Al-Quran. Bukan takut-takut. Ustaz nak hilangkan keraguan atau ambil masa kan Ustaz? Hilang keraguan ambil masa kalau kita yang ambil masa. Apa maksud ambil masa? Kita yang tak nak sungguh-sungguh. Sedangkan yang hilangkan keraguan tu Allah. Allah ni dengan berkuasa kun fayakun. Kalau kita yang ambil masa, banyak sekatan. Kita yang memilih dengan takdir yang Allah suruh tadi, patutnya hilangkan sangkaan, hilangkan kebatilan, hilangkan kebendaan. Tapi kita masih, bukan tak boleh, payah Ustaz, saya dah biasa pegang duit lah Ustaz. Payahlah Ustaz, saya dah biasa ginilah Ustaz. Susahlah Ustaz. Okey, kalau macam tu, alasan demi alasan. Kita pandai dengan dunia saja, jangan ada alasan. Tapi akhirat ada je alasan. Suruh berubah, tak apalah Ustaz, pelan-pelan. Habis Ustaz sebenarnya tak boleh serius sangat Ustaz. Habis tu, anda ingat bahagia ni berubah ni main-main. Sebab tu bila nak berubah dia anda banyak main. Sebab tu kena serius lah. Kalau serius Allah bagi. Allah bagi. Sebab yang bagi Allah, bukan orang. Bukan makhluk. Allah ni maha berkuasa. Kun fayakun. Allah kata aku nak bagi, aku bagi. Yahdillahu linurihi may yasha. Allah memimpin hidayah dan petunjuk pada siapa yang aku kehendaki. Tak ambil masa pun. Kita je yang ambil masa. Sebab perangai kita, rumah kita, benda-benda yang kita dah terbiasa, adat-adat yang melanggar syariat, benda-benda macam tu lah. Yang melanggar hak asasi ataupun yang melanggar SOP sebenarnya. Kalau kita buang tu, maka insya-Allah berubahlah kita. Kan? Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah yang menjadi wali kepada orang beriman, mengeluarkan daripada zulumati ilan nur, daripada kegelapan kepada cahaya. Nah, ya betul Puan Siti Khairyah, kesimpulan kita yang degil. Degil. Buat-buat tak tahu, buat-buat tak dengar, buat-buat bodoh. Tu dia, buat-buat dia, bukan nak betul-betul. Main-main hidup ni. Jangan main-main tuan-tuan, insya-Allah, kalau nak berjaya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Insya-Allah, saya kira cukup setakat tu dulu. Ya, mana yang dah tersilap tu, wasari'u ila maghfirah, kembali istighfar. Ya Allah, aku silap. Dah. Banyak orang cakap berdasarkan perasaan, Kemudian gunakan Al-Quran untuk membetulkan perasaan dia. Jadi benda ni kita kena cegah di akhir zaman ni, insya-Allah. Baik. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT, moga-moga Allah rahmati kita semua. Mohon ampun, maaf di atas segala keterlanjuran kata saya, tersilap kata, terkurang bicara. Sekiranya ada mana-mana silap, boleh tegur saya, tak ada masalah. First time dengar aku Ustaz, Aliza Idro, garpu tala ni, garpu mentala je. Garpu tu dia mentala dia, mentala tu. Faham? Itu maksud saya lah. Ni masa satu kaedah yang diasaskan untuk
tebuk-tebuk Al-Quran ni. Al-Quran tu ditebuk-tebuk mengikut masalah dia. Konon-konon dia dapat petunjuk daripada Al-Quran. Baik. Baik, insya-Allah. Moga-moga Allah rahmati kita semua. Khair. Dan Allah bantu kita terus istiqamah dalam ketaatan. Kita tidak mau cari pasal, kita tidak mau cari permusuhan, kita nak pecahkan kebatilan sehingga kita hidup dalam keadaan yang tenang dan menyenangkan. Cuma kadang-kadang tu biasalah bila kita bawa kebenaran, ada pihak-pihak yang tidak senang hati. Itu saja. Kita bukan mewujudkan permusuhan, jauh sekali untuk melawan. Kan saya dah tegur itu hari, jangan pergi kat page orang, jangan pergi dekat siapa-siapa nak pergi komen dia. Kita kalau nak buat kat page sendiri. Kalau kita nak cakap, biar cakap ikut Allah izinkan bercakap, suasananya okey. Bukan kita belajar untuk serang orang, kita belajar untuk mantapkan keyakinan dan kekuatan kita untuk berhadapan dengan gangguan-gangguan dari luar. Itu sebenarnya. Kita bukan belajar untuk jadi penghujah yang hebat. Kita belajar bukan untuk menjadi orang yang hebat dalam bahasa-bahasa yang kita digunakan. Ada je kefahaman. Jangan. Kita simpan reserve untuk diri, anak-anak, pembangunan keluarga, atau kawan-kawan yang mananya nak tahu. Kita tengok mana yang perlukan. Mahalkan ilmu ni tuan-tuan, mahalkan. Ilmu ni mahal, tak terbayar dengan harta. Jadi tolong jangan buat murah-murah ilmu ini, insya-Allah. Khair, insya-Allah. Terima kasih banyak. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratullah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.